Share. Live share dulu. Dah live dah ke? Belum lagi. Kita dah start dulu bagi orang lain tapi kita belum start ni cakap lah. Terak, namen. Okey, mari masuk dulu masih. Mari. Awal jadi dia pergi ambil. Umar ni. 4 sudah ambil 4. Siapa tadi? Siapa nama? Panggil kawan-kawan so share. Ya. Share. Tolong share. Malam ni kita nak sembang santai. Sembang je. Sembang santai tentang culture Vespa Malaysia ya. Patut Malaysia. Dalam kereta nak ambil. My car outside here. Yeah. Bring. See you later. Alright. Lah, terbalik semua kawan kertas ni. Confuse semua kawan kertas ni. Ni sikit mic ya. Kawan. Mamu, ni awak kena letak kat sini. Awak jangan pegang. Oh. Nanti nak gila-gila? Cabut je lah. Nak. Nak share dekat mana? Nak share? Awak jangan. Macam mana nak share? Nak bagi tahu budak tu ke? Tak tahu. Macam mana nak share daripada Facebook? Tanya Abi. Okay. Nak share. Ni? Jadi santai-santai. Sedap sangat live dekat Facebook. Boleh berguluh. Kalau Instagram tak boleh Boleh je. Boleh. Instagram boleh. Di TikTok je. TikTok je dia punya apa dipanggil? Community guideline dia agak Kuat lah. kuat. Mahal. Dah ada berapa view dah? Macam mana tengok view dah? Atas 6. Assalamualaikum guys semua. Okey, sekarang ni kita berada di Sorry, aku pun lupa nama. Api-api Rembau. Api-api di Engkau. Api-api di Engka di Rembau. Okey, di Rembau. So malam ni kita nak sembang santai bersama dengan ahli-ahli daripada VCM guys. Ha? Okey, cerita sikit pasal kita. Okey guys, ni api-api di Engkau ni adalah hak milik rakan Vespa kita juga. Berada di Rembau, atau lebih spesifik dia Kampung Bajak Tanah. Jadi tempat ni ada chalet, kalau tengok belakang tu ada chalet, ada glamping site, ada camping site. So boleh follow api-api di Engkau di IG dengan Facebook dia. So kita berada malam ni, kita buat santai-santai lepak-lepak sini. Lepak-lepak sambil support, sambil memperkenalkan tempat ni, api-api dia. Okay brother. Thank you. Yeah. Charge first. Go. Boleh. Kita berada malam ni, kita buat santai-santai. Okay. Berapa ni? Maybe saja. Share. Tak betek. Kawan-kawan yang kita tak betek kawan. Share ni. Ini share jual baju. Saya cakap lah online tu apa ni, mari kita bicara. Okey. Mari masuk guys. Kita sembang santai-santai malam ni sambil kita mendengar culture Vespa kat Malaysia. Bersama saya Amir. Kita ada presiden kita.
kita ada Naib Presiden dan kita ada AJK Penasihat. AJK Penasihat. Haji Alim. Okey. Sambil tu boleh belanja kita tapin like. Tekan-tekan like sikit, boleh sharekan live ni sambil-sambil kita berkongsi sembang-sembang santai-santai. Malam minggu anda dipenuhi dengan sembang malam ni tentang culture Vespa dekat Malaysia ni. Apa culture yang ada di Malaysia? Culture Culture. Sabar dulu. Apa? Ha? Hai, cantik lah bang. Cantik lah. You nak makan ni? Kamu? Yang kata macam tengah fikir. Makan order lagi yang tutup doang. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni kita buat podcast santai sama Vespa Club Malaysia. Kita berada di api-api di Angkar, betul? Tapi di Engkar. Di Angkar, lokasi di Rembau, Negeri Sembilan. So dekat sini tempat ni kalau korang tengok ada chalet, ada apa namanya glamping, ada sungai, ada pool di hadapan bilik korang guys. Itu yang terbaik di sini. Okey, so malam ni kita nak podcast berkenaan dengan culture Malaysia. Kita ada 3 panel kat sini. Yang pertama Mr. Presiden kita, Bedoh. Okey. Kita ada Mamu as an Vice President dan kita ada AJK Penasihat iaitu otai kita Haji Alim daripada Kuala Kangsar. Itu dia. So kita nak mula siapa dulu ni? Siapa kita nak mula dulu? Oh, yang bergamat. Oh, yang bergamat. Kita nak cerita tentang sebab Haji bergamat, kita nak cerita tanya Haji sebab dia orang lama tentang apa perbezaan Haji. Culture dulu ataupun budaya dulu Vespa dulu dengan budaya sekarang. Yang Haji nampak lah. Kan? Contoh macam saya sendiri, saya sempat lagi join time-time Haji tu. Maknanya kalau kita buat event contoh kan, kita masih lagi tidur di bawah satu bumbung ramai-ramai. Itu antara culture yang memang takkan dilupakan lah. Di situ kita boleh kenal mamu, di situ kita kenal boleh ni sebab kita duduk kat situ je. So, culture sekarang, event, dia ada perubahan dia. Sebab masing-masing, sebelum event dah, sebulan 2 bulan event, dah penuh dah. Homestay. Jadi, ukuah di situ tu kurang je. Macam mana pengalaman Haji? Okey, kita terus kepada Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan peribadi saya kan, bab Vespa dulu-dulu ni keseronokan dia berkumpul, silaturahim, bersembang. Kalau ke event tu dia akan berlonggok. Dia minum kopi, dia sembang, dia isap rokok, dia balut rokok daun. Alamak. Makan kacang. Ada. Yang kopi yang repair motor, yang sebir motor kat tepi dewan tu. Ya Haji. Sampai 3-4 pagi. Betul Haji, betul. Tapi budaya sekarang tak berlaku sebab ramai generasi sekarang ni dia lebih memilih selesa berkumpul dengan kelompok tertentu. Ya. Satu grup duduk homestay, satu Ya. grup hotel, Betul. satu grup camping site. Jadi berselerak. Di Betul. tempat event, di tempat acara tu berkurang. Jadi budaya dulu dan budaya sekarang jauh berbeza. Jauh. Jadi nampak ukhuwah tu memang kurang. Silaturahim untuk cerita antara generasi baru dengan generasi lama-lama sikit tu Memang dah jauh. tak ada dah, jauh dah. Tak ada. Betul Ji Betul. Jadi sekarang ni cara generasi muda berseronok, Vespa banyak, generasi muda ni ramai. Majoriti Nak kata- sekarang generasi muda. 90%. 90% Ya. yang aktif bervespa generasi muda. Dia buat Vespa, dia pakai Vespa, dia layan Vespa ni memang lebih daripada generasi dulu. Betul. Lebih. Cuma menghayati Vespa ni secara berkumpulan dia kurang. Ukuah ni tu Ji. Ukuah tu sangat kurang. Cumanya kita pada pendapat saya lah, kita jumpa pun kita kenal di medsos, media sosial, Facebook ke apa, and then kita dah kenal lama, macam tu je. Ya.
kita bukan macam dulu kalau kita contoh kita event Kuala Kangsar, kita duduk bawah dewan, itu macam itulah kita jumpa yang ni grup di sini, grup ni. Seronok di situ. Ya. 3 pagi je masa saya start dan lagi saya berniaga masa tu. Ya. 3 pagi lagi ada orang beli gasket. Ya. Betul. Macam sampai tu. Kan? Kalau dulu-dulu tu, yang sampai di event tu, yang motor-motor rosak tu, dia akan perbaiki masa di dewan tu. Ya. Kira sebelum acara tu habis, esok ni motor dah settle, dah okey. Betul, dah okey dah. Balik selamat. Sampai satu masa ni, kawan-kawan saya yang grup daripada Vespa dari Kedah cakap apa? Dia ni nak repair Vespa setahun sekali, dia tunggu pergi event. Betul. Time dalam jana rosak, tolak ke event, di event baru repair. Baru repair. Start jalan je kan. Start jalan apa jadi? Saya pun memang ada pengalaman tentang perkara tu lah. Mana masa tahun awal 2000 kita kalau naik Vespa kat kampung, saya duduk Betul Pahat. Kalau naik Vespa kat kampung tu jarang rosak. Tapi bila keluar pergi event, asal pergi event sampai tempat event rosak. Dalam perjalanan tu nak sampai ke tempat event memang 10 kali berhenti ada. Berpeluh lah. Berpuluh. Pengalaman kita paling jauh, bukan paling jauh lah, paling lama. Batu Pahat pergi Melaka 24 jam. 24 jam. Pengalaman paling lama 24 jam. Padahal dekat. Tapi kalau dekat kampung memang tak rosak. Tak rosak. Dia memang nak tunggu pergi event baru dia rosak. Jadi seronoknya event zaman-zaman dulu, kita memang sampai kat tempat event tu sama ada kita repair motor, kita bertukar-tukar pandangan, pengalaman orang-orang lama kan, macam mana nak repair motor ni kan. Jadi dekat situ yang kita silaturahim kita terjalin lah. Kalau zaman sekarang ni agak kurang pasal masing-masing dah pergi dengan pomen sendiri. Betul. Kan? Jadi mungkin zaman sekarang preparationnya lebih teratur sebelum pergi Awal, daripada awal dah. Dah siap dulu kan. Betul. Sebelum nak pergi kan. Jadi tak ada rosak tengah jalan atau di tempat event. Tapi kalau zaman dulu memang kita senang cerita Sering. Kalau nak pergi event tu tak ada prepare dia. Haji, memang zaman dulu time event tu lah orang mau belanja ni. Ya. Orang beli belah time tu lah. Sebab mana ada TikTok Shop, tak ada Shopee, tak ada Lazada, tak ada kan. Jadi yang ada pun awal 2000 pun 2008 pun start Facebook semua kan. Kan Abang Buat? Betul-betul. Saya ingat lagi. Masa tu tahun Kuala Kangsar 2004. Saya bawa duit poket saya 2,500. Nak beli barang macam pasal Nak beli blok alloy. Nak beli carburetor. Sebab masa tu, time tu lah yang seller-seller semua betul, ada. Haji Rahim ada. Mahathir ada. Mahathir ada. Lagi apa? Wak Yaya. Wak Yaya ada. Lagi Abang Din Canggih. Kita nak cari barang kat Singapore second hand kan. Kat situ lah masa tu. Sekarang ni dah tak ada lah kaca tu. Ada orang berniaga tapi dia tak macam dulu ni meriah. Dia macam bagi aku kalau aku berniaga kat event kan, betul-betul terdesak baru orang beli. Sebab macam berdua cakap tadi memang dah orang kata orang dah daripada awal dah. Maknanya kalau kita nak tengok sale kita sebulan sebelum ataupun 2 bulan sebelum tu memang kau punya orang beli barang dah. Okey. Saya nak tanya Haji macam mungkin zaman-zaman 80-an 80-an kita pun tak tahu lagi kan. Macam mana bang? Dulu diorang main Vespa ni kan, diorang lepak ke, ada tempat-tempat diorang nak berjumpa ke, sebab zaman tu mana ada handphone. Betul. Jadi macam mana diorang berkumpul tadi. Kalau dapat informasi event cara dia macam mana tadi. Maknanya contoh Kuala Kangsar nak buat. Macam mana 5 bulan sebelum tu apa wakil kelab ataupun organizer event tu buat nak menyebarkan cerita yang Kuala Kangsar akan buat event bulan 4 contoh. Ya. Zaman-zaman awal 90-an lah. Kalau event ni banyak yang bermula bergiat di Terengganu. Jadi di Terengganu kira pelopor event Vespa yang di Malaysia saya rasa di Terengganu yang mula. Acara besar. Jadi Haji Razali lah. Haji Razali yang menganjurkan tu. Jadi dulu kalau di negeri-negeri ni cuma ada seorang dua yang ada telefon di rumah. Jadi Tuan Haji Razali ni dia akan telefon. Ketua-ketua kita dia akan telefon. Pada pengurusi-pengurusi kelab tu
dia akan berhubung seorang semua, dia telefon. Dia tak write mari jemputan, tapi dia telefon. Dia telefon bercakap, bercerita. Dengan surat. Surat akan dia hantar. Tapi dia telefon dulu. Dia bincang dulu, saya nak buat event ni bulan 9 ni, saya nak buat sempena bulan kemerdekaan, dia kata. Nak ambil tarikh 3 Ogos, dia kata pack. Padat, dia kata. Jadi dia ejak sikit daripada Ogos masuk September. Jadi nak buat dulu Jambori lah, Jambori Vespa Malaysia. Yang pertama Jambori Vespa Malaysia ni memang di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu. Yang saya ingat. Bermulanya. Jadi Itu baru tahu ah. ya. Jadi hasil usaha dia Haji Razali. Jadi memang ramai. Daripada Kedah, daripada Perlis. Masa itu Perlis saja pun ada puluhan orang. Kedah ratusan ke sana. Perak jangan ceritalah. Perak antara kelab. Saya rasa Perak antara kelab antara Perak daripada Parit Bunta, daripada Taiping, daripada Kuala Kangsar dah 100 orang lebih. Belum masuk Ipoh, belum naik-naik atas lagi. Manjung lah. Belum. Tapi masa tu Manjung belum aktif. Ipoh yang paling besar lah. Kita memang kalau grup Ipoh saja ni, tak boleh cerita lah. 3-4 grup dia pun dah 100 orang. Ipoh memang ramai. Di Terengganu tu memang paling ramai kontingen masa tu Perak dengan Kedah. Paling ramai. Ke Terengganu. Kalau belah-belah selatan, Belah selatan memang Johor lah. Kalau di selatan ni, Johor, masa tu saya ingat awal 90-an, saya pernah nampak stiker Ali Vespa Johor ada 2,000 lebih. Nombor Ali, saya kat bengkel Haji Rahim, di Vespa tu nombor Ali dia pakai plate tau, tin tau. Plate tau. 2,000 lebih. Emblem dia. Maksudnya Ali Vespa Johor tu Ali ramai. Vespa Johor ada 2,000 lebih. Masa itu. Awal tahun 90-an. Masa tu Vespa masih ada racing dekat Lita. Pasir Johor Gudang. Circuit. Pasir Gudang. Johor Circuit. Ada race Vespa. Dan setahun bukan sekali. 2 atau 3 kali. Masa tu. Memang ramai. Memang ada wakil Vespa yang grup KL turun. Arwah Mak Rebung. Betul. Semua turun ke sana. Jadi grup Johor, grup Melaka ni 9 pun ada. Memang ada grup atau pergi sana. Race. Masa tu. Jadi event di Terengganu tu meriahnya, kita datang tu jamuan makan, selamat datang ke betul lah gudang kita tu. Ada jamuan makan, minum. Itulah dia je ya. Datang makanlah sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Tidur dewan. betul. Tidur dewan. Jambori dulu kita ada makan. Betul. Kan? Memang. Ada makan nasi minyak paling tidak. Nasi minyak kan. Tapi tu berbayar tak makan tu? Tak. Tak bayar free je. Yuran berapa Haji? Yuran tu tak ada kan? Masa tu pendaftaran pun Pendaftaran lah yuran. RM20 dapat baju, Dapat dapat baju. apa semua, stiker semua. Dah ada. Zaman Jambori tu. Tapi kan Mamu kan, aku paling ingat kenangan tidur ramai-ramai tu lah. Seronok lah. Sedih lah. Itu kat Kuala dapat kita rasa. Betul kan? Kuala tu kan? Itu yang paling best. Bersusun je masing-masing kan. Memang kenangan lah. Masa tu kita nak kenal orang ni bertemu siapa-siapa. Tapi zaman tu memang kita nak betulkan kontak pun tak ada tau. Tak ada. Kita pun nak beli handphone zaman tu. Mana ada lagi. Mana ada. Handphone 2005 ada. Kan? handphone 2003 dah starting. Tapi masa tu mahal. Kita nak beli. Kad pun harga 200-300. Dan tu mahal. SIM card masa tu pun mahal sangat. Jadi masa dia selepas 2010 lah. 2000 bukan 2000 lah, tahun 2000 kata. Tahun 2000 kata tu zaman Nokia 33 Supang tu, kita dah mula ada perhubungan yang ni sikit lah. Yelah, maknanya hubungan tu dah ni lah. Dah ada. Mudah. Dah ada. Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Kita nak tanya orang muda lah. Orang muda. Sekarang ni apa cerita ni? Apa cerita? Cerita apa yang ceritanya? Cerita culture. Maknanya macam mana dengan sekarang ni, macam mana pendapat korang ni untuk kita orang kata tentang ni lah. Geng, dia ada geng kelajuan. Wah, dia macam ada pok kan. Dia sekarang ni lah, zaman-zaman sekarang ni lah, dia macam ada pok. Macam mana pendapat Tuan Presiden tentang ni, cerita tentang sekarang ni? Pendapat peribadi saya, sebenarnya dia ada benda yang baik dan ada benda yang tak baik lah. Benda kita cerita benda yang baik. Daripada segi
benda yang baik. Contoh macam Mamu ni memang geng-geng kelajuan. Okey. Jadi Mamu. dalam pada masa yang sama, dia pun ada geng-geng yang rock and steady, bawa motor steady macam budak mod ni apa semua kan. Jadi bila budak-budak yang bukan jiwa kelajuan ni, dia nak repair motor, dia nak upgrade sikit motor, kita refer pada dia lah. Tapi bila pergaulan tu, dia memang agak kurang sikit lah. Kalau nak bergaul. Pasal jauh ceritanya kalau kita nak cerita pasal culture kan. Pasal kita dalam dunia Vespa ni pun kita ada culture yang mainstream dengan yang underground. Ya, betul. Jadi kalau kita nak duduk semeja tu dia agak susah, tak masuk cerita lah. Tak usah cerita lah. Ada cerita yang main Main aksesori. patina. Main patina, ada main aksesori. kan. Ada Betul. yang masing-masing punya cita rasa lah. Ya, betul. Tapi tu je lah maknanya. Silakan Mamu. Mamu nak tambah. pula sekarang ni kita punya skuter punya scene dekat Malaysia ni dah seperti yang faham lah, kita pun dah ada Vespa baru, kita ada Vespa vintage. Jadi apa harapan besar saya punya harapan besar agak tak ada lagi kasta. Dia biar kita boleh jalan seiring supaya kita boleh ke depan seperti Betul. negara-negara lain. Kalau kita tengok negara lain Oi, macam tapi- contoh Filipin, Indonesia, Tak payahlah Dia kita gitu pandang Indon lah. Indon event modern, klasik, unit kau. Ya. Ini satu bendera. Dia boleh dia tak ada istilah. Tak ada istilah. Kasta. Dia janji Vespa. Dia boleh jalan sekali. Jalan sekali, tak ada masalah pun. Itu yang patutnya berlaku lah kat sini. Kat Malaysia ni lah. Sebab tu antara penubuhan awal Vespa Club Malaysia Untuk ni, menyatukan. ini untuk menyatukan kita pengguna Vespa kat Malaysia daripada yang vintage dengan yang moden. Pasal sebelum-sebelum ni bila Vespa moden keluar, kita dah nampak ah. Sedangkan kita di dalam komuniti Vespa klasik, kita pun sendiri pun dah ada puak-puak dalam komuniti Vespa klasik. Ini kan lagi bila moden ni masuk. Jadi asas penubuhan awal Vespa Club Malaysia tu berpuncakan pada Betul. Unite lah, Unity. Unite, betul. Kita nak unite sebenarnya. Kita nak unite. Sebabnya kan kalau kita kalau bagi pendapat lah kan. Kalau kita buat event bila bersatu kan, moden, klasik, lagi nampak meriah. Sebabnya kita nak nampak meriah sebenarnya. Maknanya support each other lah. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak tahu sesebuah event tu sukses atau tak sukses, kalau daripada segi Vespa-nya tu, memang kalau dalam event tu ada Vespa klasik dan moden dalam kuantiti yang sekata. Betul. Maknanya kata kalau 100 biji datang 50 ada Vespa klasik yang moden, mana itu adalah berjaya, sukses. Yang kita tengok sekarang ni yang aku nampaknya MBG lah. Ya. MBG sukses. Serius. Mengumpulkan antara moden dan klasik. Itu antara yang kita nampak lah buat macam ni. Tapi memang benda ni berlaku lah. Contohnya macam baru ni Vespa Day kan. Vespa Day dekat KL pun kita dah nampak dah. Masa kita ride kat Dataran Merdeka tu, Vespa vintage banyak, Vespa modern pun banyak. Dia jadi macam nampak. Alhamdulillah sekarang ni kita dah mula ada kesedaran lah untuk bercampur. Jadi apa yang kita perlu teruskan lah. Semoga selepas ni event yang akan berlangsung ni ada support daripada dua-dua geng ni kan. Kita boleh bercampur sama. Saya cuma nak tambah sikit lah pasal Vespa klasik dan Vespa moden ni. Sebenarnya kalau kita hitung tak ada permasalahan sangat. Sebab apa? Antara komuniti yang memiliki Vespa klasik ni, sebahagian besarnya dia juga ada moden. Betul. Ada moden. Betul. Jadi yang jadi masalahnya belum cukup bergaul maksud saya. Orang-orang yang memiliki Vespa moden dan sebahagian orang lama yang pakai Vespa klasik ni belum ada pot duduk kedai kopi, di warung kopi tu mengopi bercampur lagi. Campur sama. Dia masih lagi terpisah. Betul. Jadi budaya ni yang kita kena elak. Berarti kita kalau ada pot Vespa malam minggu ni kita dataran. Contoh kan. Okey.
Biar semua ada. Yang mana ada Vespa tu, sebahagian moden, sebahagian klasik, duduk Sama rata. sama, berjalan Sama rendah. seiring. Kita nak macam Seiring. tu. Kalau Jadi- contoh motor klasik rosak, tolonglah tunda daripada belakang. Contoh kan, cerita dia macam itulah. Maknanya kita nak penyatuan di antara Vespa moden dan Vespa klasik tu sama. Kan, itu dia. Kita pergi kepada topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya ni kita nak tanya sikit untuk hala tuju Vespa Club Malaysia. Untuk tahun ni apa perancangan kita? Tahun ni pun dah orang kata dah ujung-ujung dah, dan apa perancangan akan datang tahun depan. Okay, perancangan macam mana tu? Okay, kita bagi serah pada Vice dan Presiden lah. Silakan. Okey, untuk akan datang untuk tahun ni lah. Untuk tahun ni kita kebanyakan kita akan support mana dulu event-event yang telah diatur sepanjang tahun ni lah. Dan tetapi untuk VCM, kita hujung tahun ni kita akan ada mesyuarat AJM. Mesyuarat AJM tu harus wajib dibuat setiap tahun. Setahun sekali wajib kena buat. Jadi cumanya untuk AJM pemilihan hujung 2025. 25. Dia 2 tahun. 2 tahun 2 tahun sekali. sekali. Jadi selain tu untuk sekarang ni kita dalam progress siapkan kita punya profil dan kita mungkin akan pergi ke RMS. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita Kalau akan berjaya lah. fokuskan Raja Muda Selangor untuk sebagai penaung, dan insyaAllah malam ni juga kita orang berkumpul kat sini untuk merancang apa yang akan, aktiviti yang akan boleh kita lakukan lah 2025. Tapi senang saya nak ingatkan kembali, Vespa Club Malaysia ni bukannya event organizer. Jadi kita ni cuma merancang, support dan mengumpulkan, menyatukan crowd Vespa kat Malaysia. Tu je tanggungjawab kita sebenarnya. Jadi untuk yang mungkin belum jadi ahli, dia tak tahu lagi info ke apa kan, bolehlah tengok rajin-rajin scroll Roger kita punya AJK kan untuk dapatkan info lah. Soalan lagi satu. Ada rancang tak untuk kita Vespa Club Malaysia buat event every year? Okey, nombor satu sekali untuk tahun depan. Sekarang dalam planning kita, kita tengah plan macam mana untuk tahun depan kita nak buat Vespa Day Asia Pacific. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu, buat announcement. Kita punya bekas Presiden Encik Dennis Aidin telah tercalon untuk menjadi Asia Pacific, Presiden Asia Pacific. Vespa Asia Pacific. Melibatkan negara apa tu betul? Seluruh Asia Pasifik lah. Maknanya kita ada Malaysia, ada Indonesia, ada Filipin, ada Vietnam, ada China, ada Bangladesh, ada Australia, ada Macau, banyak. India ada. India ada ke? Okey, jadi sempena harapnya Vespa World Club dapat setuju dengan kita punya cadangan. Kalau Encik Dennis Aidin terpilih, Event yang pertama berlaku Malaysia di lah. Harusnya Malaysia lah. Harusnya Malaysia lah. Sebabnya presiden yang pertama kan. Jadi kita akan try buat Vespa Day Asia Pacific. Itu semua dalam perancangan lah. Sekarang kita tentang paperwork semua kita tengah atur. Harap-harapnya berjalan lancar. Okey Mo, ada tambahan ke tentang untuk event, maknanya kita kalau boleh, maknanya Kelab Vespa Malaysia kita kalau boleh anjurkan tiap-tiap tahun. Ya, itu yang bagi aku lah, itu memang sepatutnya berlaku. Memang kita akan anjurkan, pelancangan ni akan anjurkan setiap tahun lah satu event Vespa Day lah. Utamanya kita akan fokus kepada Vespa Day lah untuk Malaysia, Vespa Day Malaysia lah. Itu anjuran yang kita lakukan selama ni. Macam contoh tahun lepas, tahun ni Vespa Day itu kita buat anjuran bersama dengan
Didi Resource itu sebagai kita punya distributor lah, Piaggio distributor kat Malaysia. Jadi apa-apa pun memang dia akan lalu Vespa Club dulu baru dia boleh progress dengan event Vespa dia lah. Itu syarat untuk daripada Vespa World Club lah. Jadi selepas ni untuk tahun 2025 kita punya first event adalah Vespa Day Asia Pasifik, dan seterusnya kita akan setiap tahun akan buat Malaysia Vespa Day. Macam tu kan? Betul. Sepatutnya. Jadi suka juga, senang juga saya nak ingatkan kepada organizer yang nak buat event Vespa ataupun yang berkaitan dengan skuter, boleh refer dengan kita orang dulu sebab kita orang nak buat kalender. Tak nak bagi event clash dekat-dekat. Contoh bertembung kan. Jadi Maknanya orang kata sebulan tu kalau boleh satu event je lah. Sebabnya kalau dah macam bulan 8 ni ada orang buat event ni, maknanya jadi kita nak mengumpul crowd tu orang kata susah lah. Organizer juga yang susah. Ya, Sebab betul. crowd tak ramai datang dekat event kan. Bila dah terlampau banyak event dalam satu bulan tu, crowd berpecah. Jadi bila crowd berpecah, organizer lah rugi. Itu yang susahnya tu. Okey. tujuan dia bukan Vespa Club Malaysia nak control event, tak bukan. Tapi kita nak buat kalender untuk bagi semua crowd Vespa user boleh hadir, boleh support event korang sebenarnya. Tu je tujuan dia. Okey. Kita orang kata nak menyantuni kepada yang tengah menonton ni, sekiranya kalau korang ada pendapat ataupun soalan nak tanya, boleh tulis dalam tu. Saya cuba baca. Mana tahu nak tanya tentang Haji Alim ke, kita nak tanya tentang pengalaman Haji Alim ke, ataupun kita nak tanya tentang VCM, apa hala tuju, apa yang orang kata visi dan misi untuk VCM, kita boleh tanya betul dengan Mamu. So korang boleh tulis dalam ruangan komen. Amir Smart malam ni. Siapa semat pula? Amir Smart malam ni. Saya semat malah. Jangan. Okey, kita pergi pada Haji. Haji nak cerita tentang apa lagi, Ji? Ada yang tambah apa lagi? Okey. Sikit. Okey, sebenarnya saya sekarang ni nampak berbespa dan berbudaya. Kalau di negara jiran kita, kita tengok daripada terdekat Singapura. Kalau dia berbudaya berbespa ni, dia berbangga dengan Vespa dia. Dia dengan kelab dia proud dengan kelab dia. Kalau di Indonesia, siang-siang lah kita kalah. Di sana mereka jauh lebih hebat. Budaya berkelab di Indonesia ni, dia senang cerita dia sanggup mati lah dengan kelab dia. Dia dengan kelab memang dia sanjung. Tapi budaya kita di sini, kita nak mengelak berkelab. Nampak? Terlalu sangat. Dulu kita berkelab masa zaman 80-an, awal 90-an, memang kalau budaya berkelab Vespa di Malaysia ni, cakap Selangor, Johor, cakap Kedah, Terengganu, memang KL, wilayah persekutuan KL pun kelab dia tu, jangan cerita. Solid. Sekarang ni benda tu dah nampak sangat jauh, sangat kurang. Saya pun tak faham fenomena ni berlaku pasal apa, tapi saya berharap sangatlah golongan muda lah terutamanya, jangan kira kroni, Vespa klasik ke, Vespa moden ke, budaya berkelab. Joinlah mana-mana kelab di tempat kita, daerah kita, di bandar-bandar kita, negeri ke. Tak nak join negeri, nak join terus kelab induk VCM pun boleh, welcome, tak ada masalah. Jadi kita nak budaya berkelab tu. Kita berkelompok, kita kompak, kita lebih padu kalau kita ni ramai. Itu sebenarnya. Kalau dulu ataupun dekat Indonesia, kita cerita sekarang, kita cerita Indonesia. Indonesia ni sebab apa kalau kita tengok orang berbespa tu, mana dia punya brotherhood dia power kan. Sebab dia orang way of life. Dia orang main motor ni, itulah dia punya kehidupan dia. Kehidupan dia main motor. Tapi kita kat Malaysia ni sekarang ni main Vespa ni dah sebagai hobi. Jadi dekat situ yang kita dah jadi kalah lah. Soul dia kurang .
So lebih kurang. Contohlah macam awal-awal tahun 2000 dulu, kita baru-baru main motor. Siapa yang main Vespa Lambretta tahun 2000, mesti masuk-masuk, mesti naik jadi budak mod. Yes. Mesti budak mod, mesti pakai hijau, tak kira ori ke tak ori lah dulu, betul tak? Jadi dekat situ dia ada culture dia ikut. Tapi kebanyakan SK juga. Tak maknanya bukan semestinya nak mod, tapi mana yang apa yang aku nak sampaikan, dia orang ada culture nak ikut. Tapi bila zaman sekarang yang main Vespa ni dia tak ada culture. Jadi dia nak main motor tu je. Nak laju, nak cantik kan. Jadi dia punya perbezaan permainan dulu dengan sekarang lah. Ya. Saya pun nampak macam tu. Sekarang ni lebih kepada anak-anak muda ramai. Golongan muda ramai. Dan jiwa kelajuan. Kalau jiwa kelajuan berkumpulan, kompak, padu, maknanya kata muafakat dia bagus. Itu seronok. Tapi bermasalah sekarang ni, dia jiwa kelajuan, kalau kawan rosak di belakang tertinggal pun ada. Ini saya jumpa, dia atas highway saya jumpa. Jadi, yang satu grup dah sampai, yang satu grup di belakang. Jadi belum cerita yang dia dah sampai, member dia tak sampai di belakang, dia tak tahu apa cerita. Jadi, kalau dulu tak berlaku. Kalau zaman-zaman 90-an, kalau kita konvoy. Tapi kalau dulu, kalau konvoy apa tak ada orang paling laju pun 100. Ya. Sekarang tak ada je. Paling Tapi konvoy maintain je 14. Tapi ride sekarang dia tak ada masa. Dia tak macam dulu. Dulu ada masa depan, tengah, belakang. Sekarang tak ada. Ya. Jumpa next RNR je. Kita bagi checkpoint je. Betul. Jadi tapi biasanya pemain akan duduk belakang lah. Macam saya, macam aku sendiri biasa pemain highway. Jadi aku akan duduk belakang sekali. Sama ada aku gerak lambat ataupun aku akan duduk belakang sekali. Itu je. Tapi ada yang cakap tipu ni. Shoot lah korang. Okay, Haji. Saya cerita yang pasal grup untuk berkelab, budaya berkelab lah. Kita 90-an, 80-an memang solid, 90-an awal solid. Hujung 90-an pun masih bagus bagi saya. Tapi bila masuk era milenium, longgar. Perpaduan kita longgar. Kira yang kelab berpecah, hancur, yang kelab terus dibatalkan pendaftaran, yang asal kelabnya padu ramai, dah tinggal beberapa orang. Dia punca tu Haji, saya rasa tak ada pelapis. Pelapis tak ada sambung. Dia contohlah macam, saya bagi contoh sebab saya sendiri duduk dalam kelab Selangor. Dia banyak kita punya veteran dah tak nak pegang tanggungjawab. Dan veteran-veteran kita pun dah mula slow down, tapi kita tak ada pelapis masa tu. Jadi banyak yang kelab yang cakap mentika lah. Maksudnya pelapis daripada segi nak meneruskan kelab tu lah. Kalau kau cakap pelapis, yang main motor banyak. Budak muda. Yang ada dalam kelab sendiri. Budak muda dia tak join kelab. Dia sendiri-sendiri dia je. Itulah yang saya cakapkan tadi. Betul. Fenomena sekarang, dia bukan budaya berkelab. Dia berkumpulan, dia ada grup. Memang ada grup dia. Memang dia cakap nak pergi mana, dia hello dalam WhatsApp grup dia. Keluar jadi. Tapi kesatuan yang kita maksudkan sekarang berkelab. Persatuan. Jadi kalau kita toleh kepada negara jiran kita, Indonesia contohnya. Satu kelab tu yang untuk tahun 2024 ni anniversary yang ke-25 tahun. Dia sambut solid. Anniversary yang ke-28 tahun. Jadi kita bayangkan, kita kelab di Malaysia ada yang sekarang kalau dihitung anniversary yang ke-30 pun ada, tapi tak pernah sambut. Ada. Tak pernah sambut. Sebab saya masih ingat, di Indonesia kalau dia buat anniversary dia, kelab-kelab yang berdekatan, lain-lain kelab. Luar daerah, luar provinsi, luar kabupaten, tapi datang support. Ramai. Memang solid. Jadi kalau event di sana, kita heran. Memang generasi muda juga monopoli. Saya nampak. Betul. Pengalaman saya pergi Indonesia tu, event kat sana, kalau setiap event walaupun event kecil, memang 5,000 ke atas ni. Memang 5,000 biji ke atas confirm ada. Kalau kita kat Malaysia, aduh susah. Kan? Dia dapat 1,000 kita syukur dah. Betul.
Ya sebab kita punya kepadatan. pada tanah satu. Di sana ni yang pengalaman saya yang terbaru lah bagi saya. Kalau ada event tu, berebut-rebut nak datang. Dia cari ruang, dia ambil peluang, dia nak hadir, dia nak support event, dia nak menyertai. Bukan macam kita pilih. Kita pilih, kadang-kadang dekat je pun. Tak sampai 3 jam perjalanan, tapi kita tak pergi. Di sana, walaupun pergi, dia tetap hadir. Dia tetap nak hadir juga. Tapi itulah kita nak bandingkan budaya kita kat Indonesia dengan budaya kita kat Malaysia jauh beza lah. Jauh beza lah, jauh Jadi, beza, tak boleh. Tak boleh bandingkan. Cuma setakat sekarang ni alhamdulillah saya tengok dah mula ada kesedaran yang kita nak berkumpul bersama. Event yang betul yang terbaru ni MBG buat memang terbaik. Tahniah, memang ramai gila datang alhamdulillah. Jadi itulah untuk Vespa Club ni sebenarnya satu pencapaian Vespa Club Malaysia ni kita dapat berjaya register ke Vespa World Club pun satu pencapaian yang terbaik lah. Satu pencapaian yang di luar jangka. Susah kita nak buat tu sebenarnya. Betul. Pasal bukan setiap negara dekat Asia ni ada Vespa Club Yang negara tu yang register dengan Vespa World Club. Singapura tak ada, Thailand tak ada, Vietnam ada. Brunei tak ada lagi. Kemboja tak ada lagi. Tak silap saya, Myanmar tak ada. Kita Malaysia dapat daftar under World Club memang cukup alhamdulillah, satu pencapaian terbaik. Sebab kita dia punya satu lagi kriteria nak buat Vespa World Club, nak buat Vespa World Day tu. Dia memang saya rasa Malaysia memang tak akan capai. Contohnya yang Asia yang berjaya kat Bali je lah. Sebab kriteria dia kita kena ada 1000 unit biji Vespa untuk disewa. Itu memang susah gila kita nak dapat kan. Betul tu jadi Indon memang dia berjaya buat sebab kat sana komuniti dia bergabung. Berjuta weh. Komuniti dia bergabung macam memang ramai gila lah. Jadi memang layak lah. Jadi mungkin yang tu yang terakhir yang akan berlaku kat Asia, Vespa World Club, Vespa World Day, sorry. Jadi itulah pasal kita akan pecahkan jadikan Vespa Asia Pacific Day. So untuk Asia dia akan buat di negara Asia saja. Asia Pacific Day. Dia tak akan buat Vespa World Day dah dekat Asia lagi. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apa inisiatif Vespa Club Malaysia ni? Sebabnya kita tengok sekarang ni kan, boleh JPJ bukan main bukan main lagi mengacau sebenarnya. Macam mana nak apa kata daripada presiden, selaku presiden lah, macam mana kita nak mengelakkan benda ni apabila acara tu, contoh acara Vespa ke kan, maknanya ada kelonggaran untuk peserta-peserta ataupun peminat Vespa ni bersosial pada hari keramaian tu. Cerita dia punya ayat dia dulu. Macam mana pendapat Bedu? Itu yang agak payah sikit bila kita nak kait dengan ni kita nak cerita pasal undang-undang lah. Yang paling penting kita pengguna Vespa ni kita kena ada satu kesedaran lah tentang pentingnya undang-undang kat Malaysia ni. Kan? Jadi cukup kan makna kalau sebelum nak pergi event tu komplitkan apa-apa yang berkenaan, contoh macam rotek, resin kasih hidup kan. Kalau yang benda-benda undermarket tu aku malah nak cerita lah, yang underworld aku malah nak cerita lah kan. Tapi kalau boleh semua biar lengkap lah. Kita rotek ada, insurans ada, lesen hidup. Jadi kita boleh pergi dengan aman lah. Kalau nak katalah kita nak buat event, organizer tu confirm dia akan buat permit dengan polis. Confirm akan buat permit dengan polis. Jadi dekat situ biasa organizer kita dah organizer akan sotok lah dengan polis tu kan. Biasanya mesti diorang dah bagi tahu, minta kelonggaran sikit kan. Tapi apakan daya undang-undang memang dah ditentukan macam tu kan. Tapi yang paling penting kita geng-geng Vespa ni, kita budak-budak Vespa ni kalau pergi event tu jangan buat kecoh lah dengan kita. Jangan bila masuk kawasan orang, masuk bandar, kita rem-rem galak sangat kan. Kalau kat dalam tempat event tu is okay, tapi bila kau masuk kampung, kau masuk kat kawasan bandar, kau jalan ramai-ramai, tak payah rem-rem. Kita santai-santai je kan.
Pada aku susah kalau kita nak babitkan dengan undang-undang ni. Amir tanya pasal lesen di full. Oh, Saya nak tambah sikit lah. Ramai tak layak aku. Saya nak tambah sikit pasal event-event ni lah. Kita ni biasanya dapat tahu 2-3 bulan lebih awal. Bila ada event di satu tempat, event besar ke kecil ke, jadi kita boleh buat persiapan lah. Dari segi kenderaan kita, Vespa kita macam mana, persiapan diri kita, lesen, road tax kan. Betul, kalau Vespa kita apa yang tak lengkap, cermin CC ke apa ke, lampu brake itu benda yang basic sebenarnya. Benda-benda macam ni pihak berkuasa dia pun bukan ambil tahu sangat, tak ambil kisah sangat. Tapi biasanya pihak berkuasa kalau setakat side mirror, lampu brake belakang tak hidup, dia tak kisah sangat. Tapi yang paling penting tu road tax, insurans, lesen tu nak kena ada lah. betul. Itu memang yang utama lah. Mana kena lengkap, benda tu kena lengkap. Jadi pasal bila ada acara-acara besar Vespa ni, bila kita keluar dalam satu grup kumpulan yang ramai lah, besar, pergerakan kita semua menuju utara contohnya. Jadi orang nampak. Jadi sebenarnya kepada setiap pihak penganjur lah, siapa pun, kita kena buat surat untuk maklumkan kepada pihak berkuasa tempatan lah. Kita di sini adakan acara penganjuran setahun sekali ini untuk Vespa berkumpul, contoh macam tu. Jadi kalau kita ada surat pemberitahuan memaklumkan kepada pihak-pihak berkuasa ni, insyaAllah kot, orang dapat tahulah. Jadi Tak kena pukat lah, Haji. jadi insyaAllah kot tak ada kena buka. Jadi orang kata apa, ini hobi kan, bukan hari-hari, sekali sekala. Tapi kita sebagai pengguna lah, kalau saya kira lah generasi terdahulu ke, generasi muda ke, yang veteran sikit ke, di atas jalan raya kita kena lebih berdisiplin lah, bersopan santun sikit lah. Sebab apa? Kenderaan Vespa ni tak banyak sebenarnya. Bila kita buat sedikit asi-asi yang pelik, orang boleh rakam sekarang. Betul. Orang nampak. Jadi Viral. Jadi kita jaga diri lah. Okey Ji, cakap pasal viral. Ada yang viral ni baru ni apa? Apa sejak? Itu nanti tak yang dia viral tapi tak viral sangat lah. Ini jenis-jenis jiwa kelajuan lah. Hati-hati kat highway tu ada ada speed trap kamera tu. Aku tengok ramai yang Kena. terutama dekat terowong Monora. Betul? Kan? Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat semualah, terowong Menara di Kuala Kangsar ni, dua-dua arah ada. Had kelajuan 80 km sejam. Bermakna daripada Ipoh menuju utara, selepas terowong tu 80 je. Sampailah arena Sungai Perak tu. Hati-hati sikit. Masalahnya gambar dalam surat saman tu memang clear dengan nombor plate. Kau tengah buat apa, kau tengah fly ke, kau tengah tunduk udang ke, memang clear. Jadi kau kena hati-hati kat situ. Ada. Okey, kita pergi next lah. Ada ramai yang tanya tentang PSK. PSK ni ada tak BCM Okey. involved? So apa cerita PSK ni? Jadi ke tak jadi? Kita nak tahu ni. Sekarang Audience kat sini nak tanya. sekarang Tak ni PSK actually dia tak ada kena-mengena dengan Vespa Club Malaysia. PSK, tapi semalam saya Wallahualam, sepatutnya semalam ada meeting dengan Vespa wilayah. Jadi semalam saya tak pergi, saya ada urusan. Jadi saya tak dapat tahu beritanya apa. Cumanya sekarang ni masih tergantung 50-50 pun tak tahu lagi. Pasal tarikh tak keluar, tak cakap apa lagi kan. Untuk PSK ni dia berhubung dengan Vespa wilayah. Jadi untuk daripada site VCM kita tak sure, kita tak tahu. Sama dia jadi tak. Tunggu je lah pengumuman daripada MLC dengan Vespa wilayah sama dia jadi tak. PSK lah tu lah. Saya nak bercerita pasal pengajuran event ni lah. Itu pentingnya Vespa Club Malaysia ni dah wujud, dah ada. Jadi kita berharaplah selepas ini, mana-mana pihak penganjur lah, kelab ke, negeri ke, persendirian ke, yang mana-mana berhajat nak menganjurkan event tu, maklum kepada VCM. Vespa Club Malaysia ni macam boleh atur jadual. Okey, bulan Februari ni dah ada ni acara besar. Jadi kau boleh ejak bulan Mac macam tu.
Makna kita tak nak dalam satu bulan tu ada 2 event yang besar berdekatan. Kalau boleh tu biar berjarak sikit. Jadi bukan memudahkan kepada apa? Peserta-peserta. Peminat-peminat pemain Vespa ni bukannya ramai di tempat kita. Jadi semua nak pergi. Tiap bulan nak keluar lesen. Ya, tiap minggu, tiap bulan, siapa yang nak pergi? Jadi memang bermasalah. Jadi penganjuran tu kita tak seberapa, tak dapat maksimum, kehadiran maksimum tu. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang berajak tu sila maklumkan. Bukan apa, ini untuk kemudahan pada semua orang lah, pada semua pihak. Maksud dia macam tu. Okey, ada soalan lagi ke dalam tu? Yang mana ada? Ya, ada tanya ni, ada Vespa Nos ke, Meh? Ha? Ada Vespa Nos ke dia tanya? Vespa Nos ada register tanya. Yelah, kan isu baru ni yang apa, pote-pote. Pote, Allah sejam tu, Allah Akbar. Boleh. Kan, korang punya apa, pasal RSZ melibatkan Vespa. Ada pula kan. So macam mana pendapat korang? Sejam boleh kau pun. Saja kita nak sembang santai-santai kan. Isu sekarang ni, Haji boleh je. Apa sejam je. Kalau pandangan saya tu dengan keadaan sekarang agak mustahil lah. Kalau kita nak bohong, nak pasang balik, kan? Tak tahulah kalau ada yang boleh buat kan. Dulu-dulu ada tepi jalan. Tapi Tepi jalan je. tepi jalan ada. Tapi tidaklah Kita bohong. buka pasang. Memang ada. Kalau zaman di Kedah dulu ada mekanik-mekanik yang buat. Kalau di Kedah tu ada docking, ada deck merebuk. Ada lagi? Dia orang ni masih ada tapi kurang main. Cuma menyimpan Vespa. Kalau dulu-dulu memang di jalan. Memang itu saya cakap budaya dulu. Ada beberapa orang pemain-pemain Vespa ni, dia nak pergi event baru dia pergi. Pasal tujuan dia Vespa dia rosak, repair di jalan. Lepas tu tunggu setahun lagi ada event, baru repair lagi. Macam tu. Zaman dulu ada kan. Ada. Zaman sekarang ni? Kalau zaman sekarang ni? Kalau zaman sekarang rosak, kena tinggal dululah. Kau telefon lah. Telefon dalam move je. Dalam move. Ya. Jadi harapan kita ni kan, kita main Vespa ni antara generasi baru, generasi lama, kita cuba cooperate balik. Vespa klasik, Vespa moden, kita berkumpul sekali, bersembang. Betul. Di tempat masing-masing. Sebab minat yang sama, satu cuma jenama. minat yang sama. Rakan-rakan yang mana... Okey, Haji, kita ada soalan daripada siapa namanya? Daniel tanya apa inisiatif VCM untuk menggabungkan seluruh pengguna Vespa Malaysia. Okey, itu dia. Sila jawab. Soalan tadi. Okey, soalan tadi ni saya punya pandangan peribadi. Kalau Muhammad kita Daniel, main Vespa, kita ada Vespa, pemilik Vespa, tapi kita tidak ada berpersatuan, tidak ada berkelab. Supaya kita beli selipar, simpan, jalan kaki ayam. Itu maksud saya. Itu yang paling mudah saya cerita. Kamu beli selipar, tak pakai, simpan, kamu jalan kaki ayam. Itu ibaratnya orang yang bervespa, tak kisahlah Vespa moden ke Vespa klasik, tapi dia tak bercampur berkelab. Dia sendiri je, syok sendiri. Jadi kita dengar pendapat Presiden. Sebenarnya tujuan Vespa Club Malaysia ni memang untuk kita gabungkan antara klasik dengan moden. Tapi dia memang take time ambil masa. Dia bukan satu perkara yang mudah sebab di kalangan budak-budak Vespa klasik ni kita dah bercampur lama. Memang budak Vespa klasik memang ada Vespa moden. Tetapi budak-budak Vespa moden belum tentu ada Vespa klasik. Jadi dekat situ dia memang agak challenging kita nak kumpulkan semua. Tapi sebab tu Vespa Club Malaysia ni bila kita buat contoh macam hari tu kita buat Vespa Day, dekat situlah kita di acara ni lah kita nak menyatukan semua Vespa antara klasik dengan moden. Jadi kalau event Vespa Day ni korang pun tak nak turun, tak nak lepak sama-sama, dan kita orang pun dah tak boleh buat apa lah. Pasal itu semua sebenarnya atas kesedaran masing-masing. Tapi pandangan
pandangan kawan Mambu kan, tahun depan minta dengan apa penganjur Didi Resources buat 2 hari. Sebabnya sehari ni sebenarnya orang pun berat nak turun. Betul. Betul. Itu pun kita ada berbincang juga sebelum 2 hari, event kan? itu. Kita orang untuk pengetahuan semua, sebelum event berlaku, kita orang saya rasa dekat 10 kali kot kita orang meeting dengan Didi Resource untuk finalkan lokasi, finalkan acara, finalkan macam-macam lah bajet-bajet dia semua kan. Jadi kita orang sebagai Vespa Club Malaysia, sebagai penganjur bersama ataupun penyokong akan banyak memberi pandangan, idea apa yang berlaku dekat Malaysia, sebab dia orang tak tahu. Yang tahu kita, yang tahu orang yang main Vespa kan. Jadi satu lagi senang juga saya nak ingatkan, kenapa kita perlu berkomuniti. Sebab sekarang ni kalau tengok banyak gila skema-skema yang ada. Contoh macam nak jual barang tapi orang tu tak wujud pun sebenarnya. At least kalau korang join club, korang jadi members, korang boleh refer balik. Sama ada benda ni rigid atau tidak. Gitulah. Jadi Okey, sekarang kita nak menjemput seorang lagi veteran. Encik Din daripada Dixon. Kelab Vespa Port Dixon. Ni antara orang lama main Vespa kat Malaysia. Lepas ni kita ada lagi tetamu. Kita nak jemput pemain Vespa daripada dunia underground. Lepas ni. Dan kita jemput juga pemain Vespa moden. Apa pula pendapat dia? Okey, kita ada lagi 2 tetamu. Vespa underground dengan Vespa moden. Selepas kita borak dengan Cik Din Assalamualaikum Cik Din. Apa khabar Cik Din? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Dapat kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, sihat. Syukur kita hari ni walaupun dalam cuaca kurang baik, kita dapat berkumpul. Alhamdulillah Cik Din. Itu alhamdulillah. Cik Din, okey kita ada soalan Cik Din Boleh. soalan. Cik Din, okey nak tanya sikit lah kan. Tentang Vespa dulu dan Vespa sekarang. Macam mana pendapat Cik Din? Atas pengalaman Cik Din pergi event dulu, event sekarang, macam mana Cik Din? Cik Din ni sampai sekarang aktif tak? Aktif. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang dulu dan hari ni, sebenarnya kalau tak ada dulu, tak ada hari ni. Senanglah kita cakapkan. Tapi kita kena ingatlah. Atas usaha orang dulu, hari ni kita merasakan satu suasana Vespa yang agak lebih meriah. Kerana wujudnya Vespa moden menyebabkan lebih ramai anak-anak muda mula berminat tentang motor keluaran Piaggio ni. Jadi kita nampak hari ni anak-anak muda. Bangsa berbagai-bagai bangsa. Ya, hari ni kita boleh lihat anak-anak muda daripada bangsa-bangsa lain pun, bangsa-bangsa India, China mula meminati skuter Piaggio ni. Tapi di zaman pakcik dulu, kalau kita lihat nak jumpa skuter moden ni memang tak ada lah. Kerana masa tu belum keluar. Yang ada pun mungkin Yamaha atau Suzuki. Tapi zaman Haji dulu Vespa bersaing tak dengan Honda ke? Diorang race tak? Masa tu kalau cerita tentang race ni masih belum wujud. Mana zaman dulu Vespa race dengan Vespa Haji. Kelajuan Vespa ni tertumpu pada geng-geng Vespa saja. Itu yang kita tak ada mempertaruhkan dengan jenama motor lain. Kebanyakannya kawan-kawan Vespa ni dia akan ride dengan kelajuan dia seorang sama Vespa sendiri. Ji, okey, saya ada satu soalan Ji. Kelab Vespa Port Dixon ditubuhkan tahun bila Ji? Ni saya nak beritahu lah. Sebenarnya Kelab Vespa ni dulu ditubuhkan sebenarnya tahun 92. Tahun 92. Masa tu dianggotai lebih kurang dalam 30 orang ahli. Apabila pendaftaran kami diluluskan, Kelab Vespa PD ni telah menarik lebih ramai minat untuk menyertai sehingga kita ada lebih kurang dalam 80 ahli.
Tapi hari ni kebanyakan ahli tu dah Berapa orang nak tinggal ni? tinggal dalam 20 orang. 20 orang. Kebanyakan ni ada yang dah berpindah, ada yang dah meninggal. Dia dah masuk ke Yelah, zaman zaman apa? Haji Ibrahim. jadi Wah. tu kita dah tak boleh nak buat Yelah. apa. Persaingan daripada motor-motor lain pun dah mula wujud. Anak-anak muda yang mana ada memandang ke arah Vespa, yang ada kurang sikit kemampuan, dia akan cari Vespa lama lah. Tapi Vespa lama. Cik dia lagi mahal sekarang. So masa tu nilai dia tak macam hari ni. Ya, betul. Tapi hari ni Vespa, walaupun kita kena faham benda-benda rare ni dah jadi, orang kata masa Istilah masa rare ni dah mahal. Mamu, Cik D pun pandai guna istilah rare. Jadi kita kena faham. Jadi Pak Cik Din pun sebenarnya pun masih kekal menggunakan Vespa lama. Alhamdulillah. Cik D memang steady dia. Jadi oleh kerana Tapi Cik Din dah sekarang dah kurang ride Cik Din dah. Ya? Kurang lah jalan-jalan ride semua ni. Pak Cik Din paling jauh setakat ni Pak Cik Din pergi di Sungai Buloh. Baru ni? Di Kuala Selangor. Baru ni? Lita Oh, Kuala yang Selangor, tak lepas ke tadi? 2 tahun lepas. kemudian di Melaka. Kalau kan saya tu ni naik ke naik kereta? Naik kereta. Sebab Naik kereta dah. faktor usia sekarang ya. mungkin Kalau dulu event dia ada. mesti ada. Ada. Dia naik kereta ke apa dia mungkin Mesti dia ada. Mesti Cik D ada. Mesti sampai. Pak Cik Din masih menyayangi rakan-rakan. Tak, dia bukan apa Cik Din. Kadang-kadang kita nak jumpa kawan lama tu. Ya. Cik D, Masih Dah menyayangi event, rakan-rakan yang berada Ya, dalam. nak jumpa ada lagi. Persatuan Vespa Haji ni ada Malaysia ni. lagi. Sebab Ini tu ada Pak Cik lagi, Din kan? walau macam mana susah, Pak Cik Din akan tetap datang. Alhamdulillah. Kerana kita sayang. Terima kasih Cik Din. Terima kasih banyak. Oh, Cik Din antara Cik Din, Mamu, Cik Din antara first kita nak buat Vespa Club Malaysia dulu. Cik Din antara penyokong jugalah yang sebenarnya. terawal. Menyokong VCM sebenarnya. Sebab Jadi bila nak world tu, bila yang nak pergi ke world tu, Kena yang ingat. Cik Din, kena ingat tau, ya, di Podixon dah mencatat sejarahnya apabila ya, anak-anak muda ingin membawa Vespa Club persatuan Vespa di Malaysia ni ke dunia. keluar. Maknanya Ya. bersama dengan Vespa dunia. Ya, saya ingat Jadi lagi Mamu. Pak Cik macam Din tu jadi juga. salah seorang orang tengah masa tu. Ya, Cik Din. Daripada Perak contohnya, daripada Azrin, dia mengharapkan Cik Din settlekan masalah tu. Daripada Johor, Haji Rahim, Cik Aziz mengharapkan. Jadi malam tu kita semua ni bersama Sama. berbincang agar kita dapat wujudkan satu persatuan yang boleh Pergi ke- melebarkan arah ke Vespa dunia. Alhamdulillah. Sebelum ni di Malaysia kita ada Persatuan Vespa Malaysia. betul. PVM. Betul. Jadi semasa penubuhan kita nak buat Vespa Club ni, kita nak daftar kat World. Ya, betul. Jadi kita tak nak langgar PVM lah. Ya, betul. Jadi kita minta kebenaran lah. Ya, Kita betul, nak betul, wujudkan kelab ni. Time tu saya pun ingat Cik Din orang tengah yang menghubungkan antara orang muda dan orang lama Ya. untuk dapat persetujuan. Jadi Betul, Cik Din, atas rasa kesedaran dan kasih sayang terhadap kawan-kawan di dalam dunia permotoran Vespa, Pak Cik Din ambil iktibar untuk membantu agar orang-orang otai yang berada dalam persatuan boleh menerima yang mereka anak-anak muda yang nak buat kelab. Kerana kita kena tahu skop hari ni kita tak boleh duduk dalam di bawah kepompong tu je. Ya. Tu kita nak kenali di dunia luar. Contohnya kita ada ahli kita yang akan pergi ke sebelah Europe contohnya. Contoh So, mereka boleh macam pergi. itu hari dia orang pergi Itali. Kita ada wakil dari Malaysia pergi Itali. So kita akan membawa Bendera kita. kita punya logo kita pun ada persatuan yang berdaftar dengan Vespa dunia. Betul. So kita akan disambut sebagai seorang rakan yang sama haluan minat. Betul. Ha. Okey Ji, saya ada satu soalan Ji. Ni last soalan saya nak tanya Ji. Kenapa kat PD sekarang dah tak ada event motor je? Tak ada event Vespa lagi kat PD. Kenapa? Dia sebenarnya apa-apa pun sebenarnya kewangan. Kita pun perhatikan sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang kurang memberansangkan dan agak sumber untuk dapatkan kewangan pun agak
susah sikit dan terbatas. Jadi itulah salah satu menyebabkan kita tengok banyak negeri, contohnya di Johor, di Terengganu, mereka pun tak dapat nak anjurkan program aktiviti Vespa ni. Kerana kos untuk menganjurkan satu event tu sekurang-kurangnya mesti nak ada dalam 30,000. Itu yang kecil je. So saya rasa Persatuan Vespa Malaysia pun Kelab Vespa Malaysia pun belum dapat untuk membantu Vespa-Vespa di negeri-negeri lain yang ingin buat Untuk program. organize sebuah program lah. Jadi masalah kewangan salah satulah. Ya. So apa solution yang menjadi mengharapkan kita dalam persatuan ni kalau boleh kita sama-sama fikirkan bagaimana untuk menjana mendapatkan pendapatan. Agar kita persatuan dapat membantu kelab-kelab di dalam negeri-negeri meneruskan aktiviti permotoran. Haji cakap tentang pendapatan. Okey. Kita ada pakai ni mana kamera tu. Kita ada pakai topi Vespa Club Malaysia. Jadi boleh dapatkan, nanti kita akan review dan kita akan jual. Sebenarnya kita dah jual, cuma kita tak publikkan, tak publishkan lagi. Kita tak meluas lah kan. Brand dia Yupong. Ada tag dalam. Macam SIP tracker. SIP memang tidur kita itu hari. Dia nak pakai brand lain, tengok kita pakai Yupong, dia pun nak juga. bersulam Ini Amloy. Bersulam. Ni bukan printing biasa. Alright, nanti boleh dapatkan di kedai-kedai kawan-kawan kita atau di online lah, boleh hubungi kita. Okey, selanjutnya kita nak menjemput saudara Jamal, mewakili daripada Vespa Modern dan daripada grup Skuter Roka. Salam. Kita jemput orang moden berkata. Aduh. Bagi mic. Sila. Kau nak Tanya soalan. soalan. Kau bagi. Betul ke? Betul ke Vespa moden ni kasta? Sila jawab. Pandangan saya sendirilah. Untuk saya rasa saya campur pada semua orang. Tapi macam kita pernah juga kita bersembang benda ni. Kita cakap pasal kadang-kadang bukan kita ni kasta, kadang kita nak bersembang dengan Vespa Grup klasik ni. kita tak ada tip nak bersembang. Sebab kita tengok dua pandang kita lain pula. Mungkin sebenarnya dia pun sama juga. Dia tak reti nak bersembang dengan kita. Jadi mungkin ada dekat itu situ dia ada point dia. dekat situ lah. Tapi untuk saya bila kadang lepak dekat Skopedia sebelah tu ada bengkel. So okey je. Izarado even dengan press kita pun sama. Kita kadang-kadang selalu jumpa salah okey je. Kadang mungkin tak kenal tu maka tak cinta. Itu dia. Saya rasa lah. Tak ada isu apa ya. Tak ada isu apa. Cuma mungkin Topik nak perbualan, nak starter point tu. biasanya macam kita yang moden bila jumpa yang moden kita akan cakap pasal motor lah. Apa kau tukar apa ni? belting Kan. Kalau kata yang klasik, roller kan. yang klasik dia mesti ada part-part yang dia akan sembang. Jadi kita nak sembang kan takut tak masuk pula. Kan. Tapi pada saya, even saya sendiri pun pernah cakap dengan saudara kita sebelah ni. Kenapa tak sekali kan? Kenapa tak ni? Kenapa nak ada gap kan? Nak kena ada jurang. Sama Ada yang bercerita pasal cara ride lain apa semua, dia punya kelajuan lain. Aku elok je aku ride dengan budak GTS, elok lah. Sampai sama-sama, diorang tunggu aku. Okey je, tak ada masalah. So saya punya pandangan, saya rasa tak ada jurang pun yang perlu kita jurangkan. Tak perlu, pasal kita main benda yang sama.
Jenama yang sama. Jenama yang sama. Even kalau kata motor lain pun kalau kata ada masalah pun kadang kita sempat kita akan tolong ya kan. Sebab kita main benda yang sama, hobi yang sama. So tak perlulah rasa nak ada jurang antara kalau kata rasa moden kita rasa kita ni lah ada nak kena wujudkan kasta dengan klasik. Tak perlu rasanya kan. Mungkin yang muda-muda sebab mungkinlah yang muda-muda pada kita mungkinlah kan umur yang 20 lebih ke apa ke mungkin sesetengah dia mungkin tak faham pasal mungkin dia baru nak main kan macam kita banyak benda yang kita dah lalu kan. So benda tu dah jadi macam buat apa nak kena ada ni kan. Saya rasa okey je lah untuk kami ataupun saya sendiri, pandangan saya sendirilah. Tak ada rasa nak perlu ada kasta dekat situ lah. Terbaik. Terbaik. No kasta. No kasta. Jemput apa? Okey. Sekarang kita nak berjemput player Vespa daripada dunia underground. Jadi kita nak jemput Wan. Wan. Sini jap Wan. Sini jap. Sini kejap. Sini. Dah petik nama dah. Dah petik nama lah. Kita malam ni kita bincangkan tentang budaya Vespa di Malaysia. Daripada klasik, moden, daripada orang lama, dan kita ada dunia underground kita, subculture kita, daripada skinhead, daripada mods. Jadi Underground punya scene lah. okey, ini kat sebelah kita ni ada Brother Wan. Jadi kena petik. Dia kena petik. Dia dah datang kan. Kita kena petik kan. Jadi aku nak tanya sikit. Apa perbezaan kalau budak-budak main Vespa ni dalam dunia underground, skinhead terutamanya, dengan yang di luar dunia underground lah. Beza macam mana? Jangan tolong ambil. Okey, apa perbezaan yang kau tahulah perbezaan budak-budak skinhead ni main motor dengan budak-budak yang di luar yang bukan skinhead lah. Ada perbezaan ke, sama ke, atau ada perbezaan? Dia bagi aku lah Dia kalau nak ikutkan, kalau daripada segi kalau skinhead lah, kita main kalau daripada skinhead kita main atas dasar culture lah kan. Daripada dulu, bila daripada skinhead dulu lagi, daripada culture tu daripada skinhead memang daripada dulu memang dengan Vespa lah. Dan sekarang pun budak sekarang pun walaupun tak skinhead tapi dia tetap dengan Vespa, dia minat atas dasar minat tu, bagus lah bagi aku. Jadi so far okey lah. Jadi tak ada apa, just kita support sama satu sama lain tu je. Ya, tapi pada engkau lah apa perbezaannya? Engkau seorang skinhead. Yang kau tengok apa perbezaan cara maknanya kalau style motornya ataupun budak, kalau kau nak naik Vespa ni mesti nak kena dengan fashion gayanya kan. Okey, kalau skinhead memang macam tu lah. Kalau skinhead memang sekali dengan dia sekali. Mana sekali dengan fashion, sekali dengan gaya dia. Memang skinhead dia akan bawa culture skinhead sekali. Dan ke Vespa sekali dia tak kisah. Kalau skinhead ni kalau motor tu macam mana rabak sekalipun okey je. Dia janji motor tu start hidup jalan. Yang penting gaya tu kena ada. Okey. Jadi korang semua nak kena faham. Maknanya dia punya jiwa tu memang skinhead. Tapi wajib skuternya Vespa. Bila dah pakai Vespa, janji kena hidup. Tak laju tak apa. Janji hidup, ride sampai. Betul tak? Ya, betul. Okay. Aku main. Kau main random tarik ni aku pun tak tahu. Tak, ini kita main santai je. Kita main santai je kan. Soalan ni. Tapi cerita masa dulu lah kan. Kebanyakannya aku boleh cakap 90% yang main Vespa skinhead bermula daripada skinhead. Macam zaman aku pun sama juga. Aku AB pun memang daripada skinhead lah. Dia main Vespa. Korang memang gila korang baru tahu kan Amir dulu skinhead kan.
bila korang pakai Vespa dengan skinhead ni macam dia ada satu level yang lain. Masa aku main Vespa, Zaman dulu, aku Muhammad. first main Vespa tahun 99. Bayi-bayi aku lah zaman tu. Kalau bapak dia tak main Vespa, dia skinhead. Tu je. Sama dia pakai Vespa bapak dia ataupun dia skinhead. Dia beli Vespa. Itu je antara dua dulu. Nah, betul. Orang main Vespa dulu lah tahun 99. Zaman 2000 kan, tengah top masa tu. Oh, dulu cukup takut tu. Betul. Kalau turun KL tau, cerita zaman buyung pula tu. Zaman Nazi takut. Turun KL masa tu kalau ada gig ke tak berani sanggup naik bas. Tak nak naik Vespa sebab takut turun BB kena terajang. Kena rembat Vespa. Zaman dulu. Aku pernah ingat lah, ada satu time tu, aku daripada Johor, aku pergi event dekat Keramat. Tahun berapa lah? 2005 sekarang. Tahun 2005. Jamburi. Masa maju kan? Masa maju. Tak, Masa Maju eh? Masa Maju. Ya, dekat sebelah. Yang aku ingat, aku tak tahu sebabnya apa, tapi balik, kita orang kena kejar. Betul tak? Kena kejar. Kita orang kena kejar. Jadi kita orang daripada event tu terus lari lah. Dengan naik motor lalu kat Bukit Bintang, ingat kena kejar kan. Dulu kan. Dulu lain. So apa itulah perubahan antara generasi ke generasi, budaya, lepas tu dengan trend sekarang kan. Trend sekarang kan, budak starting main pun diorang sanggup spend serius. Sebab aku buat restore dan kita tengok, kita boleh tahu maknanya kalau nak main barang tu, oh memang jahat-jahat. Sebiji motor spend 25,000, 30,000. Ini realiti, serius. Kan? Sebab apa? Yang pertama, barang mudah dapat. Just korang boleh order sendiri pun boleh. Memang sangat mudah lah. Cerita. Kau nak apa? Dulu kita harapkan Haji Rahim je. Bawa blok Pinasco. Ingat lagi zaman tu, Mamu? 700 lebih je blok Pinasco. Kalau dulu aku Sekarang 2,200, 2,500. Dan kalau yang kau terini sekarang apa? Dekat ni, dekat 3,000 lebih kan? Ini sekali gesap 4,000 lebih. 4,000 lebih. 4,000 Selamba je keluar duit. Zaman kita masa tu main, orang kata kalau betul-betul bajet lah. Piston kawah. Blok second. Piston. Kalau sesak sangat. Piston kawah. Carburetor 24. Exhaust kotak. Tambah sikit jantung. Sikit. Jadi. Tak, yang aku ingat tu, piston tu siap kita lubang-lubangan tu. Ya, takut jam. Oi, memang dulu memang orang cakap apa, dia punya zaman susah nak dapat duit. Serius. susah nak dapat duit lah dulu kan. Dulu kalau Dia tak duit. betul. Dia mesti je. Betul. Aku dulu nak main Vespa, Sekarang kalau nak kerja restore ni, kan. tanam benih kelapa sawit. Oh. Aku tanam benih kelapa sawit untuk main Vespa dulu. Ya. Kalau ingat kenangan lah. Sini. Ada Mamu. Ada soalan lagi ya untuk kita bincang-bincang. Santai. So kalau tak ada apa, kita end dulu lah, insya-Allah. Jadi last sekali, okay, yang baru-baru join live ni, kita sekarang hari ni berada di api-api di Enka. Lokasi dia dekat Rembau. Mana-mana yang bolehlah follow tempat ni. Kalau Boleh tengok dekat TikTok pun ada. Santai-santai tempat ni pun memang ngam. Tempat ni Boleh korang dapatkan review tempat ni daripada TikTok, Facebook pun ada. So korang boleh tengoklah tempat ni. Alhamdulillah memang cantik. Sesuai untuk bawa anak, yang mana anak suka berenang. Lepas tu lagi satu tarikan dia yang kat depan sana tu. Masuk-masuk terus budak jadi alik dengan binatang kat depan tu. Ada ayam, ada kambing. Makanan dia steamboat Steamboat malam layan. Kalau rasa nak buat family day, kalau kat sini kau nak buat family day, buat Sewa. datang grouping, memang Sewa semua tadi aku borak dengan owner 3,000 lebih. Untuk satu ni? Booking semua Siap ada sekali makan. chalet dan apa glamping. Makan tak? Oh, tak termasuk makan. Itu untuk penginapan saja. Mana kat sini ada Berapa bilik? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15 tak silap? 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ada 15 chalet dan glamping. Glamping memang terbaik.
Alright. So untuk akhir kata kepada korang yang masih lagi ragu-ragu nak join Club Vespa Club Malaysia tu, kan boleh je PM terus Bedok ataupun Mamu untuk korang dapatkan info. Ya, Fuad pun ada kan. Yang mana yang Setiausaha kita bengkak matanya. Aduh, baik-baik bengkak gigi dia jadi bengkak mata kan. Tu dia tak dapat hadir. so kalau boleh lah, kalau boleh ni aku nak request lah. Buat tiap-tiap bulan macam ni. Kita podcast santai. Kita borak, cerita tentang event. Maknanya event, okey kita akan bagi info. Event dan isu semasa. Ya, event dan isu semasa. Pokjat tu. Pokjat Pokjat ke pula. Potek. Putih. Potek dengan pokjat ni. Tak sedap pokjat. Maknanya kita dapat podcast santai macam ni kan. Aku rasa memang terbaik lah untuk orang yang mana yang belum lah, mungkin belum tengok lagi macam mana tentang info event kan, tentang apa saja sharing yang terkini. Boleh lah kita dah seminggu sekali kita buat ke. Jangan seminggu sekali, sebulan sekali cantik. Sebulan sekali cantik kita podcast. Kalau nak lagi cantik, inilah aku punya idea lah. Kan kita panggil satu guest. Maknanya orang pada luar datang kita borak sekali. Macam ni hotel lama yang masih ada lagi ke. Mana orang yang luar daripada VCM. VCM, yes. Mana veteran ke ataupun kita mungkin daripada principal. Ya, lagi satu lah. Ini pandangan aku lah kan. Cubalah kita buat macam tambahkan lagi satu, maknanya pengetahuan kepada orang. Maknanya kita update kedai-kedai Vespa yang ada di Malaysia. Betul. Contoh kadang-kadang orang ada Vespa, orang tak tahu nak buat kat mana. Kan? Macam orang duduk di Sabah contoh. Kan, orang duduk di Johor, nak tahu mana-mana lokasi bengkel, kita just update. Aku itu hari ada try lah nak buat. Tapi kekangan masa juga. Pasal nak pergi setiap tempat tu kan. Jadi mana yang kedai aku ada review, aku sampai satu tempat tu aku akan cari sebuah bengkel, aku akan review lah. Okey, kita ada soalan daripada Wazir. Macam mana nak join? Okey. Macam mana nak join VCM ni? Cuba terangkan. Pergi dekat page Facebook Vespa Club Malaysia. Dekat situ ada info tentang macam mana nak jadi ahli Vespa Club Malaysia. Kat situ nanti dia ada bagi link untuk Google Form. Korang isi terus daftar saja. Terus daftar aja. So korang akan dapat apa tu? Berapa yuran dia? Yuran dia 130. Okay. RM70 daripada 130 tu adalah untuk baju. Kita ada patches, kita ada stiker dan kad keahlian. Jadi yuran keahlian sebenarnya adalah 1 tahun RM60. RM60 saja. Jadi untuk RM5 sebulan. Next tahun hadapan untuk renew bayar RM60 je. Untuk ahli pertama saja bayar. Kali pertama saja. RM60. So dalam tu apa benefit yang, cerita sikit benefit yang dia orang akan dapat? Benefit okey, jadi nombor satu sekali kita ada bengkel-bengkel yang memang ahli VCM. Untuk akan datang ni kita akan cuba setiap siapa yang pemegang kad keahlian dan boleh pergi ke bengkel yang berdaftar dengan VCM untuk dapat diskaun. Tapi ni sekarang kita tengah tengok mekanisme dia macam mana dan dekat mana perbincangan di antara satu negeri satu ke macam mana. Kita baru dalam proses perbincangan. Lepas tu apa lagi benefit? Kalau contoh kalau ada VCM buat event ke, ada diskaun dari segi pendaftaran ke, biasanya ataupun jualan contoh. Jualan ke apa yang dapat ahli. Biasanya kalau contoh macam Vespa Day tu hari, ahli yang pegang kad dia orang akan dapat 5% diskaun. Okay. Lepas tu beli barang merchandise VCM pun 5% diskaun. Itu untuk yang kali pertama kita buat lah. Mungkin untuk tahun akan datang kita akan improve lebih lagi lah kan. Okey, itu saja insya-Allah. Ada tambahan dekat komen ni ada link dia daripada Misai. Dia ada bagi tahu macam mana nak nak mendaftar. Nak join ahli, ada dia punya Google link tu. So boleh scroll lah.
Okey, insyaAllah kalau tak ada apa, insyaAllah kita akan hentikan live ni. Terima kasih kepada korang yang ada berapa mata memandang, Ubi? 53 mata memandang, terima kasih stay. So, sebarang pertanyaan korang boleh PM saja di akaun Facebook Vespa Club Malaysia ataupun di Instagram pun kita ada. So, korang boleh PM saja di situ. InsyaAllah ada yang tukar reply nanti. So, majulah Vespa Malaysia. Mantap. Terima kasih semua. Vespa, United we all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.